Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 6? Pada hari ini kita akan sambung kelas kafa kita bagi tajuk yang seterusnya. Baiklah anak-anak, sebelum Mukadimah teruskan kelas rakaman kafa, Mukadimah minta anak-anak bersedia dengan buku kafa yang ada pada anak-anak. Baiklah, untuk minggu ini kita masih lagi dalam tajuk perkara sam'iyat. Hari ini kita akan sambung antara perkara-perkara sam'iyat yang kita dah belajar sebelum ini. Hari ini kita sambung yang baru, iaitu malaikat dan jin. Okay, Mukadimah akan terangkan tentang malaikat terlebih dahulu, kemudian kita akan mendengar penerangan tentang jin. Baiklah, malaikat malaikat ini kita wajib percaya kepada malaikat. Sebagai orang Islam, kita wajib percaya kepada malaikat. Percaya kepada malaikat adalah rukun iman. Malaikat adalah salah satu perkara sam'iyat. Apa itu perkara sam'iyat? Perkara yang kita tidak dapat lihat dengan mata kasar kita, tetapi perkara tersebut ada, wujud. Ciri-ciri malaikat. Pertama, malaikat dicipta daripada nur, iaitu yang bermaksud cahaya. Malaikat boleh menjelma dengan berbagai bentuk. Malaikat bukan lelaki dan bukan perempuan. Baiklah, kita pergi pada ciri yang ada dulu ni. Malaikat ni adalah makhluk Allah yang Allah cipta daripada cahaya. Berbeza dengan makhluk yang lain. Kalau manusia, Allah cipta daripada tanah. Kalau syaitan, Allah cipta daripada api. Kemudian malaikat boleh menjelma dengan berbagai bentuk. Dia boleh menjelma manusia, dia boleh menjelma boleh menjelma haiwan. Tidak kira apa yang dia nak hadir kepada kita tu, dia nak jelma dalam bentuk apa, kita tak tahu. Kan? Dia boleh saja menjelma dengan berbagai bentuk. Kemudian malaikat bukan lelaki dan bukan perempuan. Dia tidak ada jantina. Seterusnya, malaikat tidak boleh dilihat seperti makhluk yang lain. Kita tahu malaikat ada, tetapi kita tidak dapat melihatnya. Contoh, malaikat yang sentiasa mencatat amalan kita, amalan baik dan buruk kita, iaitu malaikat raqib dan atid, yang sentiasa sahaja berada di sisi kita untuk menulis amalan kita, tetapi kita tidak dapat melihatnya. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak seperti manusia, sentiasa lapar dan dahaga. Malaikat sentiasa taat kepada Allah. Tidak setiap sekali pun dia ada sifat rasa nak ingkar dengan Allah. Dia sentiasa taat pada perintah Allah. Malaikat dipelihara oleh Allah dari segala perkara yang diharamkan. Allah pelihara malaikat daripada perkara-perkara yang Allah tidak suka. Okey, habis tentang ciri-ciri malaikat. Kita masuk kepada berapakah jumlah malaikat. Jumlah malaikat banyak dan hanya Allah saja yang tahu. Namun, yang wajib kita ketahui ada 10. Okey, yang pertama, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik dan Ridwan. Inilah 10 nama-nama malaikat yang kita wajib ketahui. Tugas-tugas malaikat. Okey, kita pergi kepada malaikat yang pertama, Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Apa itu wahyu? Wahyu ini adalah kata-kata dari Allah. Allah ingin menyampaikan sesuatu yang dia hendak sampaikan, dia akan turunkan ayat-ayat dia melalui wahyu tadi. Itu yang dia akan sampai kepada Rasulullah. Akhirnya wahyu-wahyu Allah itu telah dibukukan dan menjadi Al-Quran.
Okey, Mikail mengatur rezeki. Malaikat Mikail inilah yang menurunkan rezeki, yang memberikan kita manusia dapat merasa rezeki-rezeki Allah. Jadi tugas mengurus rezeki ini adalah tugas malaikat Mikail. Israfil meniup sangkakala. Apa itu sangkakala? Satu tiupan yang akan berlaku apabila dunia ini sudah menghampiri kiamat. Apabila tiupan sangkakala ini berlaku sahaja, bumi ini akan musnah dan manusia akan mati dan akan dibangkitkan kepada kehidupan akhirat. Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Maksudnya setiap manusia Allah dah tentukan semua yang hidup akan mati. Jadi manusia yang hidup ini akan menghadapi kematian. Kematian itu berlaku apabila hadirnya malaikat Israel untuk mencabut nyawa. Apabila nyawa dicabut, maka manusia itu tidak dikira meninggal dunia dan tidak boleh hidup lagi di atas dunia ini dan menunggu untuk meneruskan kehidupan di alam seterusnya. Seterusnya malaikat Raqib menulis amal. Okey, ada kat bawah ni tak nampak menulis amal kebaikan. Atid menulis amal kejahatan. Okey, kalau malaikat Raqib dia akan berada di sebelah kanan kita. Dia akan menulis buku di sebelah tangan kita. Setiap amalan yang baik dia akan catat. Malaikat Atid akan menulis buku di sebelah kiri kita. Setiap perbuatan yang buruk akan dicatat. Dan buku-buku ini akan ditimbang di akhirat nanti. Seterusnya, malaikat Munkar. Malaikat Munkar dan Nakir dia sama tugas dia. Munkar menyoal dalam kubur, Nakir pun menyoal di dalam kubur. Yang mana kita pernah dengar kan, bila matinya kita ni masuk alam kubur, malaikat akan tanya, Ma Rabbuka, siapa Tuhan kamu kan? Dia akan tanya soalan-soalan tu. Kalau tak dapat jawab, kita akan dihukum, kita akan diberi azab lah di dalam kubur. Okey, itu malaikat Munkar dan Nakir. Seterusnya malaikat Malik menjaga syurga dan malaikat Ridwan menjaga neraka. Okey, ni habis tugas-tugas malaikat. Okey, habis tentang malaikat, kita pergi pada jin. Okey, jin. Pengenalan mengenai jin. Okey, apa beza nanti kita baca jin dengan malaikat ni kan? Ataupun beza jin dengan manusia Kita wajib percaya bahawa Allah mencipta jin. Kita kena percaya. Jin ini adalah makhluk yang dicipta daripada api. Jin adalah makhluk yang dicipta daripada api. Jadi kalau tengok kat sini, sama tak dia dengan iblis? Sama kan? Cipta daripada api. Tapi kita tengok dulu apa sebenarnya, apa lagi tentang jin. Jin mempunyai jirin yang halus. Maknanya kita tak nampak dia. Dia ada. Dia jirin yang halus tu maknanya macam kita tak boleh nak nampak dengan mata kasar. Tapi dia ni sangat-sangat halus tu yang kita tak nampak dia. Boleh berkata-kata. Jin boleh berkata-kata. Yang kelima, boleh menjelma dengan beberapa bentuk. Ini jin. Okay. Jin adalah makhluk Allah yang Allah cipta. Dia boleh berkata-kata. Dia boleh menjelma dengan beberapa bentuk. Macam mana jin ini boleh menjelma? Tu yang bila kita dengar ada orang kena gangguan jin, kan? Bila dia masuk dalam badan, macam-macam lah. Macam-macam. Tiba-tiba suara orang tu bertukar jadi lain, kan? Ni antara ni lah ciri-ciri jin yang ada orang kata ciri-ciri jin yang Allah cipta. Okey, jin ni dia seperti manusia. Tadi dia cipta daripada api, sama seperti iblis. Tetapi jin ini juga seperti manusia. Kenapa kita kata seperti manusia? Sebab dia perlu makan dan minum. Jin perlukan makan dan minum. Nanti kita akan kupaskan macam mana jin makan dan minum, kan?
Jin ada lelaki dan perempuan. Ni semua orang kena tahu. Jin ini ada lelaki dan jin ada perempuan. Lagi, jin ada yang beragama Islam dan ada yang kafir. Itu yang orang kata jin agama Islam ni jin baik. Jin kafir ni dia memusnahkan, dia merosakkan manusia kan. Ada yang patuh kepada Allah, ada yang ingkar kepada Allah. Nampak tak? Jin ni ada yang patuh pada Allah dan ada yang ingkar pada Allah. Kalau dia beragama Islam, bermakna dia patuh kepada Allah. Kalau dia jin kafir, dia ingkar kepada Allah. Okey, kesimpulannya, kita wajib percaya bahawa malaikat dan jin adalah ciptaan Allah dan wujud walaupun tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, sekianlah kelas kafah kita pada minggu ini. Jadi Mukadimah akan berikan latihan sebab dalam buku kafah tu tak banyak latihan. Cuma Mukadimah minta anak-anak tolong salin nota ringkas yang Mukadimah buat dalam video ni, salin dalam buku tulis ya. Itu saja tugas yang Mukadimah bagi. Jadi Mukadimah rasa setakat ini saja kelas kafah. Kita bertemu nanti pada minggu hadapan dengan tajuk seterusnya. Okey, Mukadimah sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.